Latar belakang Minangkabau. Perkataan Minangkabau berasal daripada Minang dan Kabau, yang ini bererti Minang bererti menang dan Kabau bermaksud kerbau. Menurut legenda, peristiwa Minangkabau ini berlaku kerana ada perselisihan faham antara kerajaan Minangkabau dan seorang putera dari Jawa meminta pengakuan kekuasaan di Melayu. Bagi mengelakkan peperangan berlaku, mereka bercadang mengadakan pertandingan beradu kerbau antara kedua-dua belah pihak. Putera tersebut telah menonjolkan kerbau yang besar dan ganas, manakala masyarakat Minangkabau menonjolkan seekor anak kerbau yang telah ditajamkan tanduknya. Semasa pertandingan berlangsung, seekor anak kerbau yang kelaparan tidak sengaja merodok tanduknya di perut kerbau putera itu kerana mencari puting susu untuk menghilangkan rasa kelaparannya. Kerbau yang dirodok itu mati dan masyarakat Minangkabau gembira dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan aman tanpa pertumpahan darah. Seterusnya, kita bergerak kepada adat budaya masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia, di mana harta pusaka diwaris menerusi nasab sebelah ibu. Ada beberapa pendapat mengatakan bahawa adat inilah yang menyebabkan ramai kaum lelaki Minangkabau yang keluar untuk merantau di serata Nusantara untuk mencari ilmu atau mencari kemewahan dengan berdagang. Seawal usia 7 tahun, selalunya para lelaki akan meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di surau di mana mereka diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Apabila remaja, mereka digalakkan untuk meninggalkan perkampungan mereka untuk menimba ilmu di sekolah atau menimba pengalaman daripada luar kampung dengan harapan yang mereka akan pulang sebagai seorang dewasa yang lebih matang dan bertanggungjawab kepada keluarga dan negeri di kampung mereka. Namun, ikatan mereka dengan rumah Minang, iaitu bermaksud Tanah Minang, masih disimpan dan dikuatkan lagi. Satu contoh kawasan yang didiami oleh masyarakat Minangkabau dan masih mengamalkan adat dan budaya Minangkabau adalah di Negeri Sembilan di Malaysia. Selain bergelar menjadi pedagang, masyarakat Minang juga dapat melahirkan beberapa penyair, penulis, negarawan, budayawan, ahli fikir dan para ulama. Di samping itu, masyarakat Minang juga terdiri kepada beberapa buah suku, iaitu suku Koto, Piliang, Bodi, Kaniago, Tanjuang, Sikumbang, Malayu, Jambak dan lain-lain. Kadang-kadang, keluarga yang suku tinggal dalam satu rumah besar yang dipanggil rumah gadang. Kita dapat lihat setiap kaum akan mempunyai kesenian dan kebudayaan masing-masing. Begitu juga dengan etnik Minangkabau mempunyai kesenian yang tersendiri, di mana kesenian dia adalah daripada tarian andai, tarian piring, tari payung, tari indang, pancak silat, pidato. Pidato yang digunakan oleh etnik Minangkabau kebiasaannya sebagai simbol sambah menyambah mengikut adat masing-masing. Upacara berpidato digunakan pada acara pernikahan oleh orang Minangkabau sendiri, yang ini dipanggil baralek kalau dalam bahasa Minangkabau. Upacara pengangkatan uhulu dan lain-lain. Selain itu, kita dapat lihat juga kesenian dalam etnik Minangkabau ini terhasil daripada kraft tangan. Kraft tangan yang berbentuk sulaman, ukiran kayu, kain songket, menukang emas dan perak. Selain itu, kita juga dapat lihat di mana etnik Minangkabau juga menghasilkan alat muzik tersendiri seperti saluang, talempong yang ini bermaksud muzik bunyi gong, saluang jodendang bermaksud serunai bambu dan nyanyian. Seni bina yang terakhir iaitu seni bina pada rumah gadang. Rumah gadang yang bumbungnya seperti
tanduk kerbau yang memberi keunikan di mana tidak sama dengan rumah-rumah yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang makanan tradisi orang Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyukai masakan pedas dan banyak menggunakan santan kelapa. Contohnya, rendang dan dendeng balado. Rendang mempunyai falsafah tersendiri bagi masyarakat Minangkabau, iaitu musyawarah mewakili 4 bahan utamanya, iaitu daging lembu mewakili para pemimpin suku adat, kelapa mewakili kaum intelektual, lada mewakili alim ulama yang tegas untuk mengajar hukum-hukum agama, dan pemasak pula mewakili keseluruhan masyarakat Minangkabau. Seterusnya, dendeng balado pula merupakan hirisan tipis daging sapi yang dikeringkan lalu digoreng sehingga kering. Seterusnya, pakaian tradisi orang Minangkabau. Budaya Minangkabau terselah indah pada busana tradisional Negeri Sembilan. Sejarah asal-usul kaum Minang di Negeri Sembilan yang berhijrah dari Pagar Ruyung pada kurun ke-15 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka memungkinkan adat istiadat dan budaya berpakaian dari Sumatera Barat kekal dalam masyarakat Negeri Sembilan sehingga kini. Pakaian lelaki menyerupai baju sikap yang dipakai sebagai sut berlima, mengandungi baju atau jaket sederhana labuh, baju di dalam berseluar dipadan dengan samping dan dihias pula dengan tengkolok. Kaum wanita pula berbaju kurun teluk belanga dan berkebaya labuh lalu dipadan pula dengan kain sarung. Wanita bangsawan yang berketurunan Minangkabau pula, pakaiannya dari kain baldu bersulam benang emas bertatahkan labuci. Sarungnya pula dari kain songket penuh tenunan dari pandai sikek atau batu bara di Sumatera. Masyarakat Minangkabau berpenganut agama Islam. Seterusnya, masyarakat Minangkabau yang tidak mengamalkan Islam dianggap terkeluar daripada masyarakat Minangkabau. Banyak persamaan di antara fahaman Islam dan masyarakat Minangkabau. Di antaranya ialah seperti berikut. Fahaman Islam: menimba ilmu adalah wajib. Fahaman Minangkabau: anak-anak lelaki mesti meninggalkan rumah mereka untuk tinggal dan belajar dengan di surau seperti di masjid. Fahaman Islam: tiada wanita yang boleh dipaksa untuk berkahwin dengan lelaki yang tidak mahu berkahwin. Fahaman Minangkabau: wanita menentukan dengan siapa yang mereka ingin berkahwin. Fahaman Islam: ibu berhak dihormati 3 kali lebih dari bapa. Fahaman Minangkabau: budo kaduang adalah pemimpin atau pengambil keputusan di rumah gadang. Turun mandi, upacara memberkati bayi. Sunat Rasul, upacara bersunat. Baralek, upacara perkahwinan. Bertagak pengalu, upacara pelantikan penghulu. Upacara ini berlangsung selama 7 hari di mana seluruh kaum kerabat dan ketua-ketua dari kampung yang lain akan dijemput. Turun ke sawah, upacara kerja gotong royong menyabit, upacara menuai padi. Hari Raya, perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha, perayaan Hari Raya Aidil Adha. Ma'atan Pabokoan, menghantar makanan kepada ibu mentua sebab tu bulan Ramadan. Tabwid, perayaan Islam di Pariaman. Tanah Tasirah, pelantikan seorang datuk ketua puak apabila datuk yang sebelumnya meninggal dunia. Silang beberapa jam yang lalu tidak payah didahului dengan upacara bertagak penghulu. Membangkit batang taradam, pelantikan seorang datuk apabila datuk yang sebelumnya telah meninggal 10 tahun atau 50 tahun yang lalu.